Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita bertemu dalam tempat yang penuh barakah ini, baitun min buyutillah, sebuah rumah daripada rumah-rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman, dan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita pada pagi ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabb. Dan mati Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda: Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyyin jawwadhin sakhabin bil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahar arifin bi amri dunya jahilin bi amri al-akhirah.
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban ni tuan-tuan, terkandung padanya beberapa perkara yang penting kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan akan beberapa golongan manusia yang baginda sifatkan mereka dengan sifat-sifat yang tertentu. Yang pertama tuan-tuan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ja'dhari, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawaz. Yang pertama Ja'dhari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak redha kepada golongan Ja'dhari. Ja'dhari ini tuan-tuan, para ulama mentafsirkan sebagai ar-rajulul mustakbir, yakni lelaki yang takabbur, yang sombong, bongkak, angkuh. Maka tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang seperti ini tuan-tuan ialah satu sifat yang dicela dalam Islam, dan ia adalah satu sifat yang merugikan seseorang insan sekiranya ia bersifat dengan sifat tersebut. Lawan kepada mutakabbir ni tuan-tuan adalah tawadhu', yang ia adalah pakaian bagi golongan para rasul, ia adalah pakaian bagi golongan para ulama, para awliya dan para salihin. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum latawfuluna an afdal ibadati at-tawadhu'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan melupakan tentang salah satu daripada seafdal ibadah, yaitu tawadhu'. Rasul sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sifatkan tawadhu' itu sebagai salah satu daripada perkara yang afdal, di antara ibadah yang afdal. Disebabkan tuan-tuan kepentingannya kepada seseorang insan dan manfaat serta faedah yang besar sekiranya seseorang itu berpakaian dengan pakaian tawadhu'. Kalau kita lihat tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam, dakwah baginda begitu cemerlang. Gerakan dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat cemerlang. Apakah di antara rahsia di sebalik kecemerlangan dan kejayaan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut? Maka di antaranya tuan-tuan adalah sifat tawadhu' yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tuan-tuan terzahir dengan begitu jelas menerusi sifat-sifat ataupun kepribadian yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah seorang insan yang disifatkan oleh para sahabi layyinun 'arikah, yakni seorang insan yang begitu mudah untuk diuruskan, tak perlu kepada protokol, mudah untuk didekati, mudah untuk ditemui, untuk bersembang dengan baginda, untuk mengadu hal kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mudah. Subhanallahil azim. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga tuan-tuan adalah seorang insan yang tidak suka golongan para sahabi berjalan di hadapan baginda, berjalan di belakang baginda. Bahkan baginda lebih senang, lebih suka golongan para sahabi berjalan di hadapan baginda, dan baginda lah yang berada di belakang mereka. Subhanallahil azim. Dan ini salah satu daripada sifat tawadhu' yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, menyalahi kebiasaan yang diamalkan oleh golongan pembesar
orang-orang yang berjawatan, orang-orang yang berpangkat. Biasanya tuan-tuan, mereka akan berjalan di hadapan, dan di belakang mereka itu tuan-tuan golongan-golongan yang escort mereka, yang mengiringi mereka. Adapun baginda sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seafdal-afdal makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam bila berjalan, baginda akan berjalan di belakang golongan para sahabi, dan di belakang baginda itu ditinggalkan untuk golongan para malaikat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu golongan yang pertama, golongan yang bongkak, yang sombong. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, golongan yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak redha kepada mereka. Pada hari akhirat kelak tuan-tuan, ketika mana manusia itu dibangkitkan, mereka akan jadi di kalangan, mereka akan dibangkitkan dalam saiz yang begitu kecil, seumpama semut-semut merah tuan-tuan yang melata di atas muka bumi. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan dipijak-pijak, akan dihinjak-hinjak oleh manusia-manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Wal-'iyadzu billahi min dzalik. Ketika di atas dunia dahulu mereka mengangkat diri mereka melebihi kadar yang sepatutnya, mereka bersikap angkuh, sombong dan sebagainya. Pada hari akhirat tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka dalam saiz yang begitu kecil, lalu dipijak-pijak dan dihinjak-hinjak oleh manusia yang dibangkitkan pada hari tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan yang kedua, kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, jawazin. Jawaz, maksud jawaz kata para ulama, al-jamu'ul manu', ay alladhi yahrisu ala jam'il mali biniyatin fasidatin. Kata ulama, jawaz yang dimaksudkan dengan jawaz dalam hadis tersebut adalah golongan yang mereka ini bersungguh-sungguh berusaha untuk mengumpulkan harta mereka dengan niat yang fasid. Bersungguh-sungguh dalam mengumpul harta, kemewahan dunia, dengan niat yang fasidah, dengan niat yang rosak, yang buruk. Subhanallahil azim. Di mana tuan-tuan, kata ulama, ay yakuna jam'uhu lil mali hubban bil mali min haitsu dhatuhu liyatawassala li isba'i syahwatihi al muharramati wa liyafkhara wa yatakabbara ala ibadillah. Mereka ini tuan-tuan mengumpulkan harta hubban lil ilm, hubban lil mal, semata-mata perasaan cinta dan kasih mereka kepada harta tersebut, dari sudut zat harta tersebut. Yani mereka kumpul harta disebabkan niat mereka itu ataupun kecintaan mereka itu sungguh-sungguh kepada harta, supaya dengan harta tersebut, kata ulama, dapat menyampaikan mereka, dapat mempermudahkan mereka untuk mereka mengenyangkan syahwat-syahwat mereka, syahwat-syahwat yang haram di sini, dan supaya mereka dapat bertakabur ke atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Lalu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apabila begini keadaan mereka, mereka bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan harta dengan niat yang buruk, dengan niat untuk memenuhi nafsu serakah mereka, memenuhi syahwat mereka, dan dengan niat untuk bertakabur ke atas manusia. Maka subhanallahil azim, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang seperti ini adalah golongan yang sangat-sangat rugi, dan mereka ini tuan-tuan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak.
Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebabkan hati mereka itu begitu terpaut kepada cinta kepada harta dan kemewahan dunia, maka mereka membelakangkan syariah. Mereka tak kira. Yang penting adalah mereka nak kumpulkan harta, nak jadi kaya raya, nak mewah. Soal halal haram itu bukan perkara yang utama. Yang penting adalah jam'ul mal. Yang penting adalah menghimpunkan harta sebanyaknya. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya tuan-tuan, berkaitan dengan harta ni tuan-tuan, baginda pada hakikatnya tidaklah mencerca orang yang terlibat dengan harta secara mutlak, dan Rasulullah juga tidaklah memuji orang yang terlibat dengan harta secara mutlak, tidak. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang dihina dalam Islam disebabkan mereka ini terlibat dengan harta adalah apabila mereka menjadikan harta itu segala-galanya, sehingga mereka membelakangkan hukum hakam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, mereka mengumpulkan harta sehingga mereka tak kira tentang halal haram, dan mereka kumpul harta tersebut untuk memenuhi kehendak nafsu serakah mereka, kehendak syahwat mereka, dan mereka ingin bertakabur di hadapan manusia. Maka ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang terlibat dengan harta yang seperti ini, wal'iyadzubillah min dzalik, mereka adalah golongan yang hina, dan golongan mereka adalah golongan yang tidak aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Manakala tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang dihimpunkan oleh seseorang muslim, yang mana harta tersebut dari sumber yang halal, dengan niat yang baik, yaitu dengan niat untuk dia dengan harta tersebut dia ingin memberikan infak, memberikan sumbangan dan sedekah kepada mereka-mereka yang memerlukan, dan dengan harta yang mereka miliki itu juga mereka ingin berikan nafkah kepada anak isteri, kepada kedua orang tua yang fakir, ataupun kepada golongan kerabat-kerabat mereka yang memerlukan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang seperti ini adalah golongan yang dipuji oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka terlibat dengan harta, walaupun mereka ini kita lihat kerja mereka mengumpulkan harta, akan tetapi niat mereka itu niat yang baik, bukan niat yang buruk. Beza dengan golongan yang tadi ini. Niat mereka adalah untuk membantu manusia, berinfak, memberi nafkah. Dan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang warid dalam sebuah hadis, di mana satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr bin Al-As, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Ni'mal malus salih lirrajulis salih, yani alangkah baik harta yang saleh. Harta yang saleh ini adalah harta yang dihimpunkan oleh seseorang insan dari sumber yang halal. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, harta yang baik itu tuan-tuan yang dihimpun dari sumber yang halal tadi, dengan jalan yang disepakati oleh syarak, lalu digunakan oleh orang yang saleh, dihalakan penggunaan oleh orang saleh tersebut tuan-tuan untuk melaksanakan hak dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengeji mereka. Yang pertama tadi Ja'zari, yang bertakabbur. Kemudian Jawaz ni menghimpunkan harta menghimpunkan harta dengan niat yang buruk. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah tambah lagi sakhaban bil aswaq. Sakhaban bil aswaq ni tuan-tuan, subhanallahil azim, kata ulama, mereka ini disebabkan mereka begitu bersungguh-sungguh dalam menghimpunkan harta dari sumber yang haram. Maka mereka ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yukthirul kalama fi sabili jam'il mal. Mereka ini sentiasa memperbanyakkan bercakap dalam urusan bagaimana nak menghimpunkan harta. Sakhabin bil aswaq ni, yakni mereka tuan-tuan bila bersembang dengan mereka tak ada lain macam mana nak jadi kaya. Itu je kerja mereka. Bila bertemu dengan mereka, topik perbincangan, topik perbahasan, benda yang nak disembangkan adalah soal harta. Macam mana nak kumpul harta. Disebabkan apa tuan-tuan? Begitu kuat usaha mereka dalam menghimpunkan harta. Begitu kuat hati mereka itu terpaut kepada dunia dan kesenangannya. Subhanallahil azim, tuan-tuan, orang yang macam ni memang ada. Subhanallahil azim. Bila kita bertemu dengan mereka, tak ada benda yang nak dipersembangkan, tak ada benda yang dia nak cerita dengan kita melainkan tentang harta. Subhanallahil azim, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jifatin bil laili himarin bin nahar. Jifatin bil lail, kata ulama mereka ini kalau kita terjemahkan secara harfi, direct translation, jifatun bil lail yakni bangkai pada waktu malam. Yani tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu malam mereka ini tuan-tuan menghabiskan malam mereka seumpama mereka ni bangkai, langsung tidak menginfakkan walau sejuzuk daripada waktu malam itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, karam dalam tidur tuan-tuan. Subhanallahil azim. Mereka tak fikir langsung tuan-tuan bagaimana mereka nak gunakan sedikit daripada waktu malam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka itu untuk mereka bangun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya tunaikan solat malam 2 rakaat. Ya Allah, tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan, manusia apabila pada siang harinya sibuk dengan dunia, tenggelam dan karam dalam dunia, hanyut dengan dunia, malamnya tuan-tuan seperti bangkai. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Mereka tenggelam dalam tidur mereka sehingga mereka tidak langsung menggunakan nikmat hidup pada waktu malam itu untuk diinfakkan sedikit pada masanya itu bagi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan para anbiya, golongan para aulia dan golongan para salihin, mereka adalah satu golongan yang begitu memberikan perhatian soal bangun malam tuan-tuan. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara salah satu daripada amalan untuk seseorang itu dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bangun malam. Ketika mana seseorang insan itu tatkala manusia yang lain sedang tidur, maka ketika itulah kita bangkit untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merintis mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala hal kita, memohon istighfar, memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala,
Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, waktu malam ni tuan-tuan, lebih-lebih lagi pada sepertiga malam yang terakhir, ialah waktu yang penuh barakah. Subhanallahil azim. Barang siapa yang bangun pada waktu tersebut pada jam 4 pagi hingga 5 pagi, ataupun 4 pagi hingga pukul 5.30 pagi, lebih kurang macam tu, maka dia akan dapat rasai keheningan pada waktu tersebut. Damai, aman, sejahtera, menjadikan dia begitu mudah untuk mendapatkan khusyuk tatkala melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jifatun bil lail, waktu malamnya macam bangkai, pada siangnya pula tuan-tuan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, himarin bin nahar, seumpama kaldai pada waktu siang. Malam macam bangkai, siang macam kaldai. Subhanallahil azim. Apa maksud siang macam kaldai ni tuan-tuan? Kata ulama, anna hammahu at-tafannunu bil akli wal ikthari minal maladzati wa yanshaghilu bidzalika 'anil qiyami bima aftaradahu Allahu alaihi. Yani yang dikatakan siang itu seperti kaldai, kata para ulama, kerana mereka ini benda yang penting bagi mereka adalah makanan. Mereka memperbanyakkan jenis-jenis makanan mereka, berlazat-lazat dengan kesedapan hidangan-hidangan yang berada di hadapan mereka. Subhanallahil azim. Sehingga tuan-tuan, mereka berlazat-lazat dengan kesenangan dunia pada siang hari, dan sikap itu tuan-tuan menyebabkan mereka sibuk daripada melaksanakan barang yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Sibuk fikir tentang makanan, nak memperbanyakkan jenis-jenis makanan untuk berlazat-lazat dengannya. Sibuk dengan nak mencari kesenangan, kemewahan dunia pada siangnya, sehingga perkara-perkara tersebut tuan-tuan menyibukkan mereka daripada mereka melaksanakan kefarduan yang telah Allah Ta'ala fardukan ke atas mereka, sehingga tuan-tuan mereka meninggalkan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Zuhur tah ke mana, asar tah ke mana. La hawla wa la quwwata illa billah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, orang yang seperti ini tuan-tuan, masya-Allah, dengan ibarat ataupun dengan bahasa yang begitu jelas, kejian ke atas mereka tuan-tuan, celaan ke atas mereka oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawwadhin sakhabin bil laili sakhabin bil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahari arifin bi amri dunya. Sifat yang lagi apa di antara sifat tambahan lagi, kata Rasulullah SAW, arif bi amri dunya, urusan dunia mereka adalah orang yang sangat-sangat arif. Arif sungguh-sungguh. Subhanallahil azim. Lakin tuan-tuan, akan tetapi kata Rasulullah SAW, jahilin bi amril akhirah, jahil mereka itu akan urusan-urusan akhirah. Macam mana nak cari duit, itu nombor satu. Macam mana nak jadi kaya, itu macam-macam strategi, macam-macam fikrah yang mereka ada. Akan tetapi tuan-tuan, perkara-perkara yang berkait dengan soal akhirah, soal ibadat, soal kefarduan yang Allah Ta'ala fardukan ke atas mereka, tanggungjawab mereka sebagai seorang hamba ke atas Tuhan mereka, ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dalam kamus hidup mereka. Jahil. Yang lebih teruk lagi tuan-tuan, mereka ini apabila mereka sampai ke tahap mereka jahil, bahawa mereka jahil tentang agama,
Mereka tak sedar yang mereka ini jahil tentang agama. Mereka menyangka, mereka perasan mereka ni ada ilmu tentang agama. Tapi pada hakikatnya tuan-tuan, mereka jahil, bahawa mereka jahil tentang agama. Mereka pun tak tahu, mereka tak sedar bahawa mereka ini jahil. Ini jahil yang sangat teruk tuan-tuan, jahil murakkab dalam istilah bahasa Arab. Jahil yang bersusun. Okey. Setelah jahil yang pertama, datang pula jahil yang kedua. Jahil yang pertama tuan-tuan, jahil pertama jahil tentang urusan akhirat. Jahil yang kedua, mereka jahil pula bahawa mereka sedang jahil tentang urusan akhirat. Berapa ramai tuan-tuan, masya-Allah, dari sudut umur dah lanjut, tetapi dari sudut amalan macam kanak-kanak. Dari sudut pengetahuan agama tak ubah macam kanak-kanak. Ramai di kalangan mereka orang awam di luar sana tuan-tuan, masya-Allah, dari sudut pangkat dunia masya-Allah hebat, akan tetapi dari sudut pengetahuan agama seumpama kanak-kanak. Fardu ain pun tak lepas lagi tuan-tuan. La haula wala quwata illa billah. Maka bagaimana nak menjadi seorang insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seseorang itu berhasil untuk menjauhkan diri mereka daripada menjadi di antara golongan-golongan yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut. Secara tidak langsung tuan-tuan, ada beberapa sifat. Yang pertama Ja'zari, yang kedua Jawaz, yang ketiga Sakhab bil aswaq, yang keempat Jifatun bil lail, yang kelima Himar bin nahar, yang keenam Arif bi amri dunya, yang ketujuh Jahil bi amri akhirah. Ada 7 sifat. 7 sifat yang merujuk kepada 7 golongan tuan-tuan, yang mana kalau ada salah satu daripada sifat ini pada seorang manusia, maka sungguh mereka ini adalah golongan yang dikeji di atas dunia dan rugi di akhirat kelak. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara untuk kita menjauhkan diri kita daripada 7 sifat ini tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan menuntut ilmu agama, menekuni ilmu fardu ain, kemudian melakukan ataupun mengamalkan ilmu tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah, salah satu daripada usaha untuk kita menjadi insan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita hadir ke majlis ilmu yang diadakan seumpama yang kita hadir pada pagi ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pembahasan pada pagi ini tentang riddah di sudut i'tiqad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad, seperti mana yang telah disebutkan oleh al-Imam Asy-Syaikh Abdullah Al-Abdari rahimahullahu taala, aw i'tiqadu qidamil alami wa azaliyatihi bijinsihi wa tarkibihi aw bijinsihi faqat aw nafyu sifatin min sifatillahi al-wajibati lahu ijma'a kakaunihi alima. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mula membahaskan tentang apa tuan-tuan? Tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh-contoh riddah dari sudut i'tiqad, pegangan-pegangan yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad, keyakinan-keyakinan yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kita dah sebut tuan-tuan, di antaranya adalah ragu-ragu pada kewujudan Allah, ragu-ragu pada kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ragu-ragu pada kebenaran Al-Quran, pada kebenaran hari akhirah, kebenaran syurga dan neraka, thawab, pahala dan iqab dan azab. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sambung
Di antara keyakinan-keyakinan yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam adalah apabila seseorang itu mendakwa bahwasanya alam ini qadim. Alam ini qadim dengan maksud alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang mendakwa bahwasanya alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya, ataupun dalam ibarat yang lain alam ini qadim, maknanya alam ini tuan-tuan tiada pencipta baginya. Sedangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ketiga dari suratul Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwal wal akhir. Hanya dia sahaja, yakni hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang kewujudannya itu tidak didahului dengan ketiadaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tak ada permulaan bagi kewujudannya. Adapun segala sesuatu selain Allah ia baharu. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah baharu. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mudahnya soalannya apa tuan-tuan? Alam ni Allah ke bukan Allah? Jawapannya bukan Allah. Maka apabila kita faham bahawasanya alam ini bukan Allah, maka kita dengan mudahnya tuan-tuan kita akan kata alam ini tentunya ada permulaan bagi kewujudannya. Alam ini adalah makhluk, ialah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dakwaan sebagian manusia yang mengatakan bahwasanya alam ini qadim adalah dakwaan yang tidak boleh pakai sama sekali. Bahkan ia bertentangan dengan ayat Al-Quran, ia bertentangan dengan ijma' para ulama. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Az-Zarkashi, Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitab beliau Tashnif Al-Masami' Syarah Jam'il Jawami', dengan jelas tuan-tuan beliau menukilkan ijma' tentang kufurnya mereka yang mendakwa bahwasanya alam ini qadim, yang mendakwa bahwasanya alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang sarjana yang hidup pada kurun yang kelima Hijriyah. Beliau hidup pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada akhir kurun yang kelima. Wafat pada tahun 505 Hijriyah, yang digelar sebagai Hujjatul Islam. Beliau tuan-tuan ada mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Munqidh Minadh Dhalal. Al-Munqidh Minadh Dhalal, yakni penyelamat daripada kesesatan. Subhanallahil azim. Pada zaman beliau itu tuan-tuan, golongan ahli falsafah mereka begitu aktif dalam menyebarkan fikrah mereka, menyebarkan ideologi yang dibawa oleh mereka. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengarang sebuah kitab untuk melakukan untuk melakukan penolakan ke atas golongan ahli falsafah. Yang pertama, kitab karangan beliau adalah Tahafut Al-Falasifah. Tahafut Al-Falasifah, yakni kegelinciran golongan ahli falsafah. Dalam kitab itu tuan-tuan disebutkan tentang kesesatan golongan ahli falsafah. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada judul yang kedua yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Subhanallahil azim, beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Munqidh Minadh Dhalal, penyelamat daripada kesesatan. Dalam kitab tersebut tuan-tuan disenaraikan tidak kurang daripada 10 perkara yang menyebabkan golongan ahli falsafah tersesat daripada jalan kebenaran, dan 3 daripada 10 perkara tersebut tuan-tuan adalah perkara yang tidak ada kompromi dalam agama, sehingga menyebabkan mereka ini terkeluar daripada Islam. Ada 10 perkara yang disenaraikan tentang kesesatan golongan ahli falsafah.
tiga daripadanya itu tak boleh bincang lah. Yani dalam arti kata yang lain menyebabkan mereka ini tergelincir, terkeluar dari Islam, wal-'iyadzu billahi min dzalik. Dan salah satu daripadanya tuan-tuan adalah i'tiqad, keyakinan bahwasanya alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya. Ini tengok golongan ahli falsafah, wal-'iyadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka barang siapa yang mendakwa bahwasanya alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya, maka dia telah mendustakan Al-Quran. Dia telah pun menyalahi ijma' persepakatan para ulama. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang seperti ini tidak ada keraguan pada kufurnya mereka. Bahkan kekufuran mereka tuan-tuan disepakati oleh para ulama, seperti mana yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab beliau Tashnif Al-Masami' bi Syarhi Jam'il Jawami'. Tak kira tuan-tuan sama ada mereka mendakwa alam ini jenis dan individunya itu kedua-duanya qadim, ataupun mereka mendakwa hanya jenis sahaja qadim adapun individunya itu baharu. Macam mana dia katakan jenis dan individu? Jenis alam sebagai contoh kemanusiaan, dan individu yang berada di bawah jenis itu Ali, Umar, Zaid, Aisyah. Jadi ada sebahagian di kalangan ahli falsafah tuan-tuan, mereka kata jenis dan individu yang berada di bawah jenis alam itu kesemuanya qadim, semuanya tak ada permulaan. Kemanusiaan ataupun manusiawi itu dan setiap daripada individu di bawah jenis manusia itu kesemuanya qadim belaka, semuanya tiada permulaan belaka. Dan ada sebahagian mereka yang kata tak, yang qadim hanyalah jenis, adapun afrad baharu. Maknanya kemanusiaan itu qadim, tiada permulaan, adapun Ali, Zaid, Osman dan sebagainya itu semua baharu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada beza tuan-tuan di antara mereka yang mendakwa bahwasanya alam itu qadim dengan jenis dan afrad, ataupun qadim dengan jenis saja, afrad itu baharu. Kesemua mereka ini, kedua-dua golongan ini dihukum kufur oleh golongan para ulama. Dan salah seorang di kalangan mereka yang mendakwa bahwasanya alam ini qadim adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tuan-tuan dalam 7 buah kitab yang dikarang oleh beliau dengan jelas tuan-tuan mengatakan bahawasanya alam ini qadim. Kalau orang nak kata barangkali dia tersilap kot, tengah-tengah malam duk karang kitab kot mengantuk ke apa ke, tertulis alam qadim. Nak kata alam baharu tapi tertulis alam qadim. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala dijawab, kalaulah beliau tersilap, maka nescaya perkara itu tak berlaku sehingga kepada 7 buah kitab. Takkan 7 buah kitab semua nak kata silap, berulang-ulang kesilapan yang sama. Ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu melambangkan bahawa meyakini bahawasanya alam itu qadim adalah salah satu daripada pegangannya. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah itu adalah satu kesilapan, maka sudah tentu akan warid daripadanya itu pembetulan terhadap apa yang kesalahan yang didakwanya tersebut. Akan tetapi tuan-tuan tidak ada sebarang teks yang mendakwa yang membuktikan bahawasanya Ibnu Taimiyah tersilap, tersalah tulis, tersalah karang tatkala beliau mengungkapkan kenyataan dalam kitab-kitab beliau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini tuan-tuan kesalahan Ibnu Taimiyah dalam mendakwa bahawasanya alam ini qadim turut disenaraikan oleh Syekh Uthman Jalaluddin Penanti dalam kitab beliau Matali'ul Anwar wa Majami'ul Azhar. Dalam kitab tersebut tuan-tuan beliau senaraikan tidak kurang daripada beliau senaraikan kegelinciran Ibnu Taimiyah. Di antaranya tuan-tuan adalah mendakwa bahwasanya alam ini qadim. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata tuan Syekh, أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا.
atau nafyu sifatin min sifatillahil wajibati lahu ijma'a ka kaunihi alima. Salah satu daripada i'tiqad kufur adalah menafikan satu sifat daripada sifat-sifat Allah yang wajib baginya secara ijma', seperti bahawa Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Jadi salah satu daripada perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh kufur adalah apabila dia menafikan salah satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi golongan Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kita meyakini bahwasanya Allah Taala bersifat dengan sifat-sifat yang wajib, yang layak baginya, yaitu sifat 20 yang masyhur dibahaskan di pondok-pondok dan dibahaskan dalam kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada sebagian ulama di kalangan Asy'ariyah berkata yang wajib ke atas kita untuk kita belajar dan untuk kita i'tiqad adalah 13 sifat. Ada ulama golongan Ahlussunnah wal Jamaah ada kata wajib belajar sifat 20, dan ada yang berpendapat wajib belajar 13 sifat. Ada kata 20, ada kata 13. Kedua-dua golongan ini betul, benar belaka tuan-tuan. Cuma persisihan mereka adalah dari sudut lafzi, dari sudut lafaz. Cara bilangan mereka itu berlaku persisihan dari sudut lafaz, adapun dari sudut makna sama. Okey. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menafikan salah satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka mereka ini terkeluar dari Islam. Seumpama menafikan kudrat Allah Subhanahu wa taala, menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ke atas segala sesuatu. Orang yang seperti ini tuan-tuan kafirun bil ittifaqi, kafir dengan persepakatan para ulama. Dan ini seperti mana yang telah pun disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Dan perkataan Al-Hafiz Ibnul Jauzi tersebut telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata Al-Hafidh Ibn Jauzi, man nafa qudratallahi ala kulli syai'in kafirun bil ittifaq. Barang siapa yang menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ke atas segala sesuatu, maka sungguh dia telah pun kafir dengan persepakatan para ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa sedemikian tuan-tuan natijahnya orang yang menafikan salah satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah taala? Kerana sifat-sifat yang wajib bagi Allah taala itu tuan-tuan, kata ulama, walaupun tidak warid nas pada mengisbatkan sifat-sifat tersebut, akan tetapi tuan-tuan semata-mata menggunakan akal manusia mampu untuk mencapainya. Ia tidak seperti perkara-perkara yang lain. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, kata ulama, semata-mata menggunakan akal, ya, akal manusia mampu untuk mencapainya. Kita meyakini bahawasanya Tuhan yang menciptakan alam ini adalah Tuhan yang maha hidup, yang tunggal, yang berkuasa, maha berkuasa ke atas segala sesuatu, yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Dan Tuhan tersebut adalah Tuhan yang maha berkehendak, kehendaknya itu pasti dan pasti terlaksana. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama, fa innal aqla law lam yarid nassun bi itsbati as-sifat ats-13 yudriku thubut al-qudrati asy-syamilati lillahi wal ilm asy-syamil wal iradati asy-syamilati wa wujub as-sam'i wal basari lahu ala ma yaliqu bihi wa hakadha baqiyatu as-sifat ats-13. Kata ulama, sesungguhnya akal manusia, semata-mata akal manusia, walaupun tidak warid nas pada mengisbatkan sifat-sifat 13, akal kita mampu untuk mencapainya, mampu untuk memikirkan bahawa Tuhan yang menciptakan alam ini Tuhan yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu.
mampu untuk memikirkan bahawa Tuhan yang menciptakan alam ini adalah Tuhan yang maha berkehendak dan kehendaknya itu meliputi segala sesuatu. Mampu untuk memikirkan bahawa Tuhan yang menciptakan alam ini adalah Tuhan yang pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terselindung daripada pengetahuannya. Begitulah baki sifat-sifat 13 yang lain semata-mata menggunakan akal, manusia mampu untuk mencapainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat-sifat yang warid dari jalan sama', seumpama sifat-sifat yang ada dalam nas-nas mutasyabihat, seumpama perkataan yadullah fawqa aydihim, atau perkataan wajah, perkataan ain, saq dan sebagainya, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang seperti itu tidak dapat diketahui melainkan atas jalan nas, yakni atas jalan sama', yakni kita tidak dapat mengetahui akan sifat-sifat tersebut melainkan kita mendengar nasnya itu daripada Al-Quranul Karim. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menafikan salah satu daripada sifat-sifat tersebut, sifat-sifat yang diketahui, sifat-sifat yang tidak diketahui melainkan atas jalan nas, sifat-sifat yang tidak diketahui melainkan dengan jalan sama, dengan jalan mendengar nas-nas yang warid daripada Al-Quran, orang yang menafikan salah satu daripada sifat tersebut tidaklah dihukum kufur. Akan tapi tidaklah diajar kepadanya itu bahawa dalam Al-Quran ada sifat yad, ada sifat ain dan sebagainya. Tidak boleh kita terjemahkan sifat-sifat tersebut, tuan-tuan, ke dalam bahasa kita. Seumpama kita kata Allah Ta'ala itu ada tangan, Allah Ta'ala ada betis, Allah Ta'ala ada wajah, ada muka, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada mata. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana terjemahan yang seperti itu menyebabkan manusia, fikiran manusia tertumpu kepada anggota-anggota seperti mana yang ada pada makhluk. Kalau sebut Allah Ta'ala itu ada mata, maka yang paling awal masuk dalam fikiran manusia adalah mata dari sudut anggota. Bila sebut Allah Ta'ala itu ada tangan, maka yang akan pertama sekali masuk dalam fikiran manusia adalah anggota tangan. Begitulah seterusnya, tuan-tuan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menafikan salah satu daripadanya dihukum kufur. Akan tetapi, tuan-tuan, sifat-sifat yang hanya diketahui diketahui melainkan sifat-sifat yang hanya diketahui menerusi jalan sama', menerusi jalan mendengar nas-nas yang warid, maka barang siapa yang menafikan salah satu daripada sifat tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka ini tidak dihukum kufur, akan tetapi hendaklah diajar kepada mereka. Setelah itu, kalau mereka dah pun mengetahui ada sifat-sifat yang warid dalam Al-Quran yang tidak diketahui melainkan atas jalan sama', setelah itu mereka menafikan sifat-sifat tersebut, maka ketika itu mereka dihukum kufur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh kufur dari sudut i'tiqad. Yang pertama, tambahan pada untuk hari ini, tuan-tuan, meyakini bahawasanya alam ini qadim, alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya, maka ini dihukum kufur dengan persepakatan para ulama. Dan yang kedua kita sebutkan tadi, barang siapa yang menafikan salah satu daripada sifat-sifat yang wajib, barang siapa yang menafikan salah satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini dihukum kufur. Seumpama menafikan sifat qudrat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, menafikan sifat iradat, ilm, sama', basar dan sebagainya, maka mereka ini terkeluar dari Islam. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana kata para ulama, kesemua sifat 13 ini dengan akal semata-mata, walaupun tidak warid nas, manusia mampu untuk mencapainya. Adapun sifat-sifat yang warid atas jalan sama',
yang tidak diketahui oleh manusia melainkan dengan cara mendengar nas yang warid daripada Al-Quran, maka barang siapa yang menafikan salah satu daripadanya, seumpama sifat yad atau sifatul ain atau sifatul wajah, maka tidaklah dihukum kufur ke atas mereka, akan tetapi tidaklah diajar ke atas mereka bahawa sifat-sifat itu warid daripada Al-Quran Karim. Setelah itu kalau mereka nafikan juga sifat-sifat tersebut, maka barulah dihukum kufur. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah terlebih dahulu untuk pada hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan lagi tuan-tuan contoh-contoh yang disenaraikan oleh para ulama kufur dari sudut i'tiqad, insyaallah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. Kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Begitu juga kerabat-kerabat, penyakit-penyakit yang dialami oleh kerabat-kerabat kita, anak dan isteri kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kesembuhan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.